wa ta'ala yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan zikir dan doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita muka surat 168 290 katanya zikir ketika terjaga pada malam hari dan ingin tidur kembali. Jadi di sana ada zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disunatkan kepada orang yang jaga tengah malam. Untuk baca zikir ni, lepas tu tidur balik lah. Dan kita biasalah kerap kalilah jaga tengah malam. Ada hak yang jaga kerana nak kecil. Ada jaga tengah-tengah tidur sedap, duk jaga kan set up mimpi dok comel, mimpi kadang-kadang mimpi comel kejut tengah malam. Baik, benda hak yang perlu dia baca. Ni ada hak ni kalau misalnya dak ingat payah nak baca, dak ingat ni kena ngapa baru boleh baca takkan dak nak baca tu kena cari kitab. Nak cari kitab pula, kitab duk mana pula nak belik muka surat padat pakai dak baca dah. Jadi hak ni memang kena ingat sungguhlah baru boleh baca. Baik, kita tengok Katanya perlu diketahui bahawa orang yang terjaga pada malam hari ada dua jenis. Pertama, orang yang tidak tidur lagi, dan telah kami paparkan di awal kitab ini mengenai zikir-zikirnya. Dia dah tidur lagi, tu maksud jaga malam, dah tidur lagi. Okey, ada dah zikir-zikir dia. Kedua, orang yang ingin tidur kembali, hak yang pertamanya dia jaga, lepas tu kamu tidur dah. Okey, lepas tu kita cerita dah zikir-zikir dia. Kedua, orang yang ingin tidur kembali, kita biasakan bangun pukul 3 kejut, bangun kejut. Mungkin sebab kita mimpi ataupun sebab nak kecil, ada macam-macam lah. Baik, lepas tu kita nak tidur mula. Dah main pukul 3 ni nak tidur mula lah. Baik, ada zikir dia hak yang warid daripada Rasulullah. Baik, kumpulan kedua ini dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia tertidur. Banyak sekali zikir dalam keadaan seperti ini. Banyak dia kata, sebenarnya banyak zikir. Cuma di antaranya telah dijelaskan berkaitan dengan kumpulan pertama. Okey. Di antara hak yang banyak ni telah dijelaskan berkaitan dengan kumpulan pertama. Orang hak yang bangun daripada tidur, lepas tu pakat tamu tidur dah. Okey, zikir tu wajib kau dia baca. Lepas tu yang keduanya katanya kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man ta'arra min al-laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir walhamdulillah walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita rasa zikir ni kita ingat belaka cuma cara susunan dia je. Ni ingat belaka ni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau kita ingat dah. Lepas tu walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qala Allahumma ighfir li aw da'a ustujiba lah fa in tawadda'a qubilat salatu. Maksudnya sesiapa yang terjaga pada malam hari, baik dia bangun tengah malam, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang kita baca saat ni sampai ke akhir, makna dia tidak ada Tuhan melainkan Allah, esa tiada sekutu baginya kerajaan dan baginya segala kepujian, dan ia amat berkuasa ke atas setiap sesuatu. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Allah Maha besar. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah, dengan pertolongan Allah. Kemudian dia berkata, bagi terjemah bahasa Arab pada dia adalah terjemah dia. Baik. Kemudian dia mengucapkan Allahumma ighfirli, maksudnya ya Allah ampunilah aku. Atau dia berdoa, dia baca Allahumma ighfir ataupun dia berdoa. Kalau dia buat lagu tu, nescaya doanya akan dikabulkan. Doa akan dikabulkan. Bangun tengah malam, baca zikir ni dulu,
Lepas tu kita baca Allahumma ghfirlah ataupun kita berdoa, maka Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala kejut kita tengah malam, saat itu ada hikmah rupanya. Allah Ta'ala nak memperkenankan doa kita, tapi dengan syarat kita buat benda ni ya. Kita buat benda ni. Tapi ya benda yang molek ni jadi payah, jadi berat semua. Benda yang molek kan. Jadi dia jadi berat, jadi payah. Kadang-kadang Allah doa malam ni dah kejut pula. Tekah kejut doa. Jadi gitu. Baik. Katanya apabila dia berwudu kemudian solat, nescaya solatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Nescaya solatnya akan diterima. Kalau kita belajar bahasa Arab, qubilat salatuhu. Qubila ni panggil fa'il madhi. Telah diterima sembahyang dia. Dia fa'il madhi, kalau kita belajar bahasa Arab, dia menunjuk di atas benda yang lepas. Dan orang dia kita masa ada tiga. Masa lepas, masa sekarang, masa akan datang. Tengok. Fa in tawadda'a qubilat salatu. Kalau sekiranya dia berwuduk, dia sembahyang, maka diterima, telah diterima sembahyang dia. Maksud dia telah diterima, maksudnya diyakini. Dia biasa begitu orang Arab, penggunaan bahasa Arab. Setiap benda yang diyakini benda itu terjadi, maka diguna fa'il madhi. Diyakini sembahyang itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah orang yang bangun tidur tengah malam. Baik, bangun tidur tengah malam nak tidur mula, dia sanggup tinggal tidur dia. Maksudnya sanggup dilawang nafsu dia. Ketika tak ada orang seorang, dia lepas tu bangun berwudu, Allah sejuk, tengah-tengah malam ni sejuk, tapi sanggup dia buat untuk beribadat kepada Allah. Bermakna dia yang kita dapat faham, hati dia betul-betul kerana Allah, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau buat ibadat, buat amal depan orang ramai ni, dia maksudnya banyak gangguan-gangguan untuk menghilangkan keikhlasan kita depan orang. Tapi kalau kita sanggup lawang hawa nafsu kita, mata nak tidur tapi kita tinggal tidur, pergi susah ambil air semayang 2 rakaat tengah malam, tidak lain dan tidak bukan melainkan kerana Allah. Sebab itulah pasti sembahyang dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Katanya demikianlah pembetulan saya berdasarkan apa yang kami dengar secara terperinci dan berdasarkan manuskrip asal daripada Sahih Al-Bukhari. Imam Nawawi ceritalah, begitulah apa yang kami dengar daripada guru kami dan berdasarkan kepada manuskrip asal daripada Sahih Bukhari. Katanya lafaz la ilaha illallah yang terdapat sebelum lafaz Allahu Akbar tidak disebut dalam banyak manuskrip lain. Dia kitab Sahih Bukhari yang dikumpul oleh Imam Bukhari, dia ada beberapa manuskrip. Yang ada sebahagian manuskrip ada penambahan, sebahagian manuskrip yang lain ada pengurangan. Dan yang hebatnya, ulama-ulama dulu bukan hanya melihat kepada kitab yang telah dicetak, tetapi juga membaca manuskrip-manuskrip asal. Dan begitu sebenarnya yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang mengkaji hadis daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau kita tengok kata Imam Nawawi, lafaz la ilaha illallah yang terdapat sebelum lafaz Allahu Akbar tidak disebut dalam banyak manuskrip lain. Al-Humaidi juga tidak menyebutkannya dalam kitab Al-Jam'u Bainas Sahihain. Di sana ada seorang ulama yang dikenali sebagai Imam Al-Humaidi, yang mana dia buat satu kitab yang dalam kitab yang dinamakan sebagai Al-Jam'u Bainas Sahihain, yang mana dia tidak menyebut juga perkataan la ilaha illallah. Gitulah maksudnya. Lafaz ini disebut dalam riwayat Tirmizi dan selain daripada Imam Tirmizi. Sementara pada riwayat Imam Abu Daud tidak disebutkan lafaz ighfirli au da'a. Adalah okey. Sementara pada riwayat Imam Abu Daud tidak disebutkan gitu. Lafaz ighfirli au da'a adalah keraguan daripada salah satu perawi bernama Al-Walid bin Muslim, seorang syekh dari Bukhara. Abu Daud, Tirmizi dan selain mereka pada hadis ini lafaz ta'arra dengan huruf ra bukan. Abu Daud mana?
lafaz ighfirli au da'a adalah keraguan dari salah satu perawi bernama Al-Walid bin Muslim, seorang syekh dari Bukhari, Abu Daud, Tirmizi dan selain mereka. Guru kepada Imam Bukhari, guru kepada Imam Abu Daud, guru kepada Imam Tirmizi dan selain daripada mereka pada hadis ini. Lafaz ta'arra dengan huruf ra tasydid bererti bangun. Okey, dia nak cerita gini je. Dia dalam lafaz hadis tersebut sebenarnya hak yang dia mari saat itu berpandukan kepada sebahagian manuskrip dan berpandukan kepada sebahagian daripada riwayat ulama hadis. Gitu je nak cerita. Baiklah, tak apalah. Katanya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang tidak didhaifkan olehnya. Dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang tidak didhaifkan oleh Imam Abu Daud. Sebab mana disebut lagu ni? Kerana Imam Abu Daud dia kumpul kitab Sunan Abu Daud. Ni orang belajar ilmu hadis dia fahamlah. Dia kumpul kitab Imam Sunan dia tidak mensyaratkan ke atas diri dia untuk meletakkan dalam kitab dia semua hadis sahih. Dia tidak mensyaratkan begitu. Berbeza dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika dia buat kitab Sahih Bukhari, dia telah mensyaratkan untuk meletakkan dalam kitab dia hadis sahih. Imam Abu Daud tidak. Sebab itulah dalam kitab Sunan Imam Abu Daud ada hadis dhaif. Dan Imam Abu Daud sendiri yang menyatakan ini adalah hadis dhaif dalam Sunan Abu Daud. Cuma di sana ada ataupun dhabi ataupun kaedah yang disebut oleh Imam Abu Daud. Kalau sekiranya aku tidak menyebut hadis tersebut sebagai dhaif ke ataupun sahih ke ataupun hasan ke, maka hadis itu adalah diterima di sisi aku. Maksudnya hadis itu boleh diterima di sisi Imam Abu Daud. Jadi kalau Imam Abu Daud tidak mendhaifkan sesuatu hadis dan dalam masa yang sama dia tidak sebut pun hadis itu sahih, maka hadis itu diterima di sisi Imam Abu Daud. Sebab itulah Imam Nawawi kata kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang tidak didhaifkan olehnya. Jadi Imam Abu Daud tidak mendhaifkan sanad hadis ini. Dengan maksud kita dapat faham bahawasanya sanad hadis ini diterima di sisi Imam Abu Daud. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terjaga pada malam hari mengucapkan la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maksudnya, artinya tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Tuhanku. Aku memohon keampunan dari dosa-dosaku. Aku memohon rahmat-Mu ya Allah. Tambahkanlah ilmu padaku dan janganlah Engkau jadikan hatiku condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepadaku, dan kurnialah aku rahmat dari sisi Engkau, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha pemberi kurnia. Allah Rabbi, bangun daripada tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaharukan iman dia, mentajdidkan iman dia dengan mengucap la ilaha illa ant. Dalam masa yang sama, bangun je daripada tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyucikan Allah dengan ucapan subhanak. Baik. Bangun je daripada tidur, teringat banyak kecuaian dia. Begitu banyak kecuaian dia, kekurangan dia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta ampun kepada Allah. Astaghfiruka li dhanbi. Kita kalau kita duk rasa kita ni banyak dosa, kita dalam hati kita bekok dengan banyak dosa kita, Allah banyaknya dosa aku. Baik. Kalau kita duk mari lagu tu, maka setiap waktu mulut kita akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa sentiasa melakukan kesilapan dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terjaga pada malam hari mengucapkan la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Tuhan langit bumi, Tuhan yang memiliki 7 petala langit dan bumi dan apa-apa yang berada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah, 3 dah. 3 dah. Kejut daripada tidur aku 3 dah. Tapi kita kena ingat
benda yang kita nampak banyak ni, apabila Allah Ta'ala permudahkan, Allah Ta'ala bagi taufik kepada seorang, mudah dia buat. Apabila Allah Ta'ala bagi taufik kepada dia, mudah dia buat. Tapi benda yang sikit, benda yang mudah, kalau tidak dapat taufik daripada Allah, dia tidak akan mampu untuk buat. Yang penting usaha kita, serta kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita taufik, dapat kita buat. Dak buat belaka pun buat sebahagian. Ambil hak mana hak yang paling pendek sekali. Ambil hak paling pendek dululah. Latih hak paling pendek dulu. Rasanya hak paling pendek antaranya adalah la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wama bainahuma al azizul ghaffar. Setengahnya kami riwayatkan dengan sanad yang dhaif daripada Abi Hurairah bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raddallahu azza wa jalla ila al-'abdil muslimi nafsahu min al-lail fasabbahahu wastaghfarahu wa da'ahu taqabbala minhu." Hadis ini dhaif, tapi dalam masalah beramal tidak menjadi masalah. Hadis dhaif. Artinya apabila Allah Ta'ala mengembalikan kepada seorang hamba muslim jiwanya pada malam hari, kemudian dia bertasbih, memohon ampun dan berdoa kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan menerimanya. Jadi Allah Ta'ala mengembalikan roh dia. Maksudnya dia tidur, lepas tu dia jaga. Itu maksud dia. Baik, apabila dia tidur, lepas tu dia jaga, maka Allah, masa dia jaga, dia yang pertama dia bertasbih, lepas tu dia minta ampun kepada Allah, lepas tu dia berdoa, nescaya Allah Ta'ala akan menerimanya. Allah, ni benda payah nak buat ni, tapi kalau kita latih insya-Allah boleh. Hamba ada seorang tu, ingat masa duduk tani, belajar tani dulu, belajar di Pondok Panah Busu. Ada seorang pocik tua dah. Dia mungkin dia mati dah lama dah, ni cerita lama dah lah. Cerita ni lebih kurang dalam tahun 2005 dulu. Ni 2000 berapa dah. Memang lama dah cerita ni. Pocik tu tua dah. Dia pakai ilmu falak dan belajar ilmu falak dengan dia sikit. Dia pakai ilmu falak. Lepas tu dia tidur. Tengah malam dia tidur. Kita duduk tepi dia. Tidur. Tengah malam dia tidur tu, dia adalah bunyi sikit ngeruh ni. Lepas tu duduk sebentar bunyi la ilaha illallah. Sebentar bunyi la ilaha, tengah tidur. Mulut dia bunyi la ilaha illallah. Bunyi. Kejut sikit la ilaha illallah. Tidur la ilaha illallah. Allah, kita kata memang hebat sungguh orang ni. Tengah tidur tu mulut la ilaha illallah. Kejut sikit la ilaha illallah. Allah, orang yang cukup hebat. Baik. Dan mungkin ada sebahagian daripada kita berlaku perkara tersebut. Dan benda ni sebenarnya bukanlah benda yang mustahil. Mungkin hak yang kita tidak tahu. Tapi hak banyak tapi tengah tidur je lah. Hak cakap mengarut tengah tidur tu banyak lah. Kita tak sedar dah, tiba-tiba bini duduk cerita, benda tengah malam tadi abang. Baik. Katanya, kami riwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi, Imam Ibn Majah dan Imam Ibn Sunni dengan sanad yang baik daripada Abi Hurairah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum an firashihi thumma raja'a ilayhi falyanfudhu bi sanafati izarihi 3 marrat fa innahu la yadri ma khallafahu alayhi ba'da. Wa idza taja'a falyaqul bismika rabbi wada'tu jambi." Betul tak? Betul kan? Betul tak? Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin. Sebab ni kita rasa kita baca dah sebelum daripada ni. Baik. Katanya, jika salah seorang daripada kamu bangun dari tempat tidurnya, kemudian kembali untuk tidur lagi. Okey, dia bangun dah daripada tempat tidur, katakanlah sejam ataupun 2 jam ataupun 3 jam, dia nak balik semula kepada tempat tidur dia, hendaklah mengibaskan hujung kain sarungnya pada tempat tidurnya 3 kali. Sebab dia tidak mengetahui apa yang terjadi setelah dia pergi. Mungkin ada benda yang mari. Ni cara zaman dulu lah. Zaman kita ni kita dapat tengok dengan mata kita kan, sebab kita boleh buka api. Zaman dulu mana ada api macam tempat kita jadi bangun daripada tidur, nak tidur mula tempat yang sama, maka cara dia adalah cakap kita kebah dululah. Kebah dulu, dah tahu benda ada tempat tersebut. Baik.
Kemudian ketika berbaring membaca, masa dia baring dia membaca lagu mana? Dia baca Bismika Rabbi wada'tu jambi, dengan namamu Tuhan, ya Tuhanku aku meletakkan lambungku. Wa bika arfa'ah, dan denganmu ya Allah aku mengangkat lambungku. Seandainya aku letak atau aku angkat balik. Fa in amsakta nafsi farhamha, kalau sekiranya mu pegang jiwaku maka berilah rahmat kepadanya. Maksudnya pegang, maksudnya dak hantar balik dah ke dalam tubuh aku. Maksudnya matilah, maka berilah rahmat kepada dia. Tapi wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin. Kalau mu lepaskan balik dia, masuk balik dalam tubuh aku, esok hidup balik, maka jagalah dia dengan apa hak yang mu jaga segala hamba-hambamu yang soleh. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Pakar bahasa Arab mengatakan bahawa sanifatul izari dengan huruf nun kasrah bererti dengan huruf nun kasrah. Tadi kita baca bisanafah, dia baca kena bisanifah dengan huruf nun kasrah bagi bawah. Baik, bererti hujung kain yang dijahit. Pendapat lain menjelaskannya sebagai hujung kain yang mana saja, dah kiralah hujung kain hak yang dijahit ke hak yang tidak dijahitkan sama. Yang penting kita kena kembar aje. Baik, seterusnya katanya kami riwayatkan dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik rahimahullah pada bab doa di akhir Kitabus Salah dari Malik bahawa telah sampai kepadanya berita daripada Abu Darda bahawa apabila dia bangun di tengah malam dia mengucapkan namatil uyun wa gharatin nujum wa anta hayyun qayyum. Ni pendek lagi. Ni pendek lagi daripada hak sebelum daripada ni. Maksud dia mata telah tidur. Mata-mata maksudnya mata-mata orang lah pakat tidur lah ke ni masa kita bangun. Jadi kita bermunajat dengan Allah, kita cakap dengan Allah. Orang pakat tidur masa ni, bintang-bintang telah terbenam sementara engkau maha hidup lagi maha menghidupkan. Erti gharat adalah terbenam. Itu makna gharatin nujum. Wa anta hayyun, engkau Tuhan yang maha hidup, qayyum, yang maha berdiri dengan sendiri, tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Yang ketiganya katanya zikir ketika gelisah dan tidak boleh tidur. Dan kita orang tua ni, orang tua tidak sama macam orang muda. Orang tua ni kadang-kadang silat lajak sikit dah nak tidur dah. Silat makan sikit dah nak tidur dah. Dah warna merah mata dah nak tidur balang. Dah apa? Bahan kopi, puluh bahan kopi lagi. Dah warna dah merah mata, kok mata dah nak tidur balang. Sebab benda sebab lewat sangat habis mesyuarat. Kita tua-tua ni lewat agak mesyuarat dengan orang muda. Okey, dah nak tidur. Kan banyak gitu kita kan. Kadang-kadang duk mikir anak sakit, duk mikir benda bini sakit, duk mikir dah nak tidur kau. Sebenarnya ada doa. Ada doa hak yang wari. Bagaimanakah hak yang kita perlu baca ketika kita tidak jenera tidur. Nanti kita tengok lagu mana doa ni. Ni kena ngapa? Kena ngapa? Tapi jangan pula dah baca doa ni banyak tidur. Hak sebelum ni jaga kau sembahyang tahajud. Hak ni dah baca doa ni sampai ke pukul 6.30 baru boleh bangun subuh. Masjid dah nak sampai. Okey, tu dah jadi kok gitu. Okey, kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mengadu kepada Rasulullah kerana aku tidak boleh tidur. Baginda bersabda, qul Allahumma gharatin nujum وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. Baca gitu. Ucapkanlah hak yang kita baca tadi. Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatun wa la nawm ya hayyu ya qayyum. Jangan baca ya hayyun. Kalau kita tengok tanwin tu huruf ya tu dia tulis tanwin, bukan dia dah dibaca tanwin. Dia baca ya hayyu ya qayyum ahdi laili wa anim aini. Maksudnya ya Allah, bintang-bintang telah terbenam, mata-mata telah tenang. Jadi mata-mata telah tenang ni adalah kiasan daripada orang pakat tidur lah ke dah masa ni. Sedangkan engkau maha hidup lagi maha menghidupkan. Mengantuk dan tidur tidak akan menimpamu. Dia la ta'khuduka tidur, mengantuk, tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tidak tidur dan tidak mengantuk.
Katanya, wahai zat yang maha hidup lagi maha menghidupkan, tenangkan malamku dan tidurkanlah mataku. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Pakat ngapa? Moci-moci oi nak tidur ni. Pakat ngapa ni? Baca ni. Baik. Katanya kata Zaid bin Thabit, aku pun mengucapkannya dan Allah Taala menghilangkan apa yang sebelumnya aku rasakan. Hak yang tak nak tidur, payah nak tidur, dia baca ni hilang lalu benda tu. Setengahnya kami riwayatkan juga dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Muhammad bin Yahya bin Hibban bahawa Khalid bin Walid tidak boleh tidur. Khalid bin Walid adalah seorang sahabat yang cukup masyhur. Diberi dia sebagai gelaran Saifullah, pedang Allah. Tidak ada suatu peperangan yang dihadiri oleh Khalid bin Walid berlaku kekalahan. Hebat Khalid bin Walid, seorang sahabat yang memang cukup hebat. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia sehingga diberi gelaran kepada dia Saifullah, pedang Allah. Baik, tapi hebat lagu mana pun dah habis seluruh tubuh dia ni, ada saja benda luka situ luka sini. Dah perang banyak mana dia perang, bukan perang yang kecil-kecil, perang besar-besar saja, tapi dia tidak gugur syahid dalam peperangan. Nak tak ada arah nak tak ada arah, last kali mati di atas katilnya. Tempat benda dia disemadikan ataupun dikuburkan di Syria, di satu negeri nama dia Homs. Yang mana di Homs ada satu masjid nama dia Masjid Khalid bin Walid, yang mana dalam masjid tersebut ada kubur Khalid bin Al-Walid. Hamba pernah pergi ziarah lah kubur dia. Baik, katanya bahawa Khalid bin Walid tidak boleh tidur. Perkara itu diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda memerintahkan ketika hendak tidur untuk berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada murkanya Allah dan kejahatan hamba-hambanya dan dari godaan syaitan, dan agar mereka yakni syaitan tidak mendatanginya. Jadi Rasulullah suruh dia berlindung dengan yang pertama, berlindung dengan kalimah-kalimah Allah, lepas tu daripada kemurkaan Allah. Lagu mana berlindung dengan kalimah Allah daripada kemurkaan Allah? Dia baca gini, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah Ta'ala yang sempurna daripada kemarahan dan kemurkaan Allah. Baik, lepas tu daripada keburukan dan kejahatan hamba-hamba dia. Dan mungkin ada sebahagian daripada hamba dia melakukan kejahatan kepada kita sehingga kita dah nak tidur. Mungkin ada orang sihir kita, ataupun mungkin terkena penyakit ain, pandangan mata jahat daripada sebahagian daripada hambanya. Maka kita minta berlindung, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa min syarri ibadihi, dan daripada kejahatan hamba dia. Baik, dan daripada godaan syaitan, wa min hamazati syayatin, dan agar mereka tidak mendatanginya. Wa a'udzu bika Rabbi ay yahdurun. Itu dibaca gitulah. Aku minta berlindung kepadamu ya Allah daripada syaitan dapat mendatangi aku. Hadis ini mursal. Mursal ni maksudnya hadis yang terputus sanad. Muhammad bin Yahya adalah tabi'in. Pakar bahasa mengatakan, Yahya bin Muhammad bin Yahya adalah tabi'in. Dia Muhammad bin Yahya adalah tabi'in. Tiba-tiba dia kata Rasulullah bersabda. Mesti sebenarnya dia apabila dia tidak jumpa dengan Rasulullah, dia kena khabar dia ambil daripada sahabat mana. Jadi apabila tabi'in kata Rasulullah bersabda begitu, dia cerita tentang apa yang berlaku di antara Khalid bin Walid dengan Rasulullah sedangkan tak jumpa pun, maka di hadis ni dinamakan sebagai hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang dhaif. Baik, katanya pakar bahasa mengatakan erti al-araq. Dia dalam bahasa Arab tu ada perkataan begitu, al-araq. Baik, makna dia adalah bergadang, tidak boleh tidur malam. Itu maksud dia. Setengahnya kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. Dan At-Tirmidzi sendiri mendhaifkannya daripada Buraidah radhiyallahu anhu. Dia berkata Khalid bin Walid mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku tidak boleh tidur malam pada malam hari kerana gelisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza awaita ila firashika faqul Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa ma adallat ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كل جار من خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. Maksud dia artinya apabila engkau berganjak ke peraduanmu, maksudnya tempat tidur, maka ucapkanlah doa yang kita baca saat ni. Baik, setengahnya zikir ketika berasa takut dan gelisah sewaktu tidur. Ada belaka. Baik, kadang-kadang kita rasa gelisah, kita rasa takut, kadang-kadang tak ada duduk rumah seorang. Duduk rumah seorang. Biasa duduk dengan bini je, dah anak besar-besar belaka dah kan. Ia jadi macam mula-mula nikah ada dua orang tu, mai bini pula anak beranak, jadi pergi anak jaga anak, kita duduk seorang. Rasa takut seorang, perasaan tu mari takut rasa seorang. Sama juga dengan orang puang, tu lelaki tak ada. Baik, rasa takut duduk seorang. Baik, ada sebenarnya zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi kita baca je. Tinggal lagi kita baca ni ada belaka kan. Baik. Apa kat di kita tadi? Nak baca tak ada kita nak baca benda. Zikir ketika berasa takut dan gelisah sewaktu tidur. Kami riwayatkan pula dalam Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi dan Sunan Imam Ibn Sunni dan selainnya daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapaknya, daripada datuknya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka bacaan ketika berasa takut. Baca dia rasa takut. Kadang-kadang kita bangun tengah malam rasa takut lain. Kadang-kadang nak tidur tu rasa takut. Bukan kita penakut, dia bukan lain. Penakut lain. Kadang-kadang tuang tak penakut, tapi satu masa tu rasa takut. Rasa mari mana rasa takut pelik ni. Begitu. Baik. Allah Rabbi. Kalau rasa takut kesi duduk seorang, kalau tempat yang kita tak biasa tidur tu munasabah lah ni, kadang-kadang tempat yang kita biasa tidur dah orang rasa kesi je, mana rasa kesi lain. Kat Amba rajak, kat Amba cerita benda Amba, kadang-kadang orang puang tak ada rumah, anak tak ada rumah, Amba duduk seorang rasa mana rasa lain, rasa takut je. Amba bukan duduk takut pun, sebab kalau nak masuk daripada jalan besar ke pondok Amba, tanya Abang Mi tahu lah, 2 kilometer. Masuk 2 kilometer tu gelap katu, masuk kok lebus kelapa sawit, jalan batu, jalan batu. Lepas YB bagi ziarah kejap aje, baru naik sikit dah. Baik. Tapi lama kot lepas bukan ziarah lepas tu lama kot Jadi berjalan batu. Lepas tu kawasan tu ada pula jarak Cina. Amba tengah-tengah malam balik seorang je. Tak ada masalah pun, kadang pukul 2, kadang pukul 3 sampai kadang pukul 1. Kadang kita tolak daripada sini sampai sana, kadang ngantuk kan, berhenti dulu kejap. Rehat sejam, kadang sampai rumah pukul 12. Pukul 1 tengah malam, 1 pagi, 2 pagi, pukul 4 pagi pun biasa. Sampai seorang je. Tapi duduk rumah kadang-kadang pagi. Jarang-jarang lah, bukan semua. Baik. Jadi sebenarnya ada doa bacaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita baca. Mana doa ni? A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Maksudnya aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kemarahan Allah, daripada kejahatan hamba-hamba Allah. Hamba Allah Ta'ala banyak. Jin hamba Allah Ta'ala, manusia hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kadang-kadang jin nak main gura-gura, cakap kita gura bodoh. Kadang-kadang jin kan, dia main gura-gura bodoh, cakap kita, main nak ganggu kita tengah-tengah malam. Kita baca doa ni ya. Baik. Dan daripada godaan syaitan, dan agar mereka syaitan tidak mendatangiku. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita orang masjid ni, orang surau ni, kadang-kadang ada orang jiran-jiran kita ataupun orang yang duduk sebelah rumah kita, anak dia tak sedar tengah malam, ya mari gok kita, mari ajak kita bagi. Kita seorang. Lepas tu dia suruh kita baca, kita pun bacalah, nak tahu dua orang. Lepas tu balik tu kok mulalah seringnya seorang kan. Okey baca ni ya. Sungguh ni benda sungguh ni kan. Benda sungguh, beroyak benda sungguh ni. Kalau hak yang duduk flat Gelumila ni apa lah, kawasan ni dah jauh mana, situ orang sini orang, duduk kawasan Amba tu gelap katut dah sampai pondok tu. Amba kata kadang-kadang tengah malam orang telefon, ustaz ni Amba tak sedar topik ni, bagi tolong ustaz. Allah padang dah
Kita pun tubik ego. Seorang balik seorang mari kau seriang bulu roma nak sampai ke pondok kan nak mari seriang. Okey baca kan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatish syayatin wa an yahdurun. Baik. Abdullah bin Amr mengajar bacaan ini kepada putera-puterinya yang telah berakal. Sedangkan yang masih kecil dia tulis kemudian dikalungkan di leher mereka. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini dinilai sebagai hadis hasan. Tengok. Abdullah bin Amr seorang sahabat Rasulullah mengajar bacaan ini kepada putera dan puterinya yang telah berakal. Hak yang pandai dah. Dia berakal ni mai bukan mesti balik. Dia ajar supaya hafal ni. Baca ni. Tak boleh kita ajar anak cucu kita suruh baca-baca. Jangan ajar anak cucu kita saja, kita kena bacalah. Dak ajar anak cucu kita sendiri tak baca tak jadi kau. Jadi kita sendiri baca, ajar anak cucu. Lepas tu hak yang tidak berakal, maksudnya yang tidak berakal, hak yang budak-budak lagi, hak yang nak baca lagi, dia tulis benda ni, dia gantung di leher. Baik. Tengok. Sedangkan yang masih kecil dia tulis, kemudian dikalungkan di leher mereka. Baik. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini dinilai sebagai hadis hasan. Baik, seterusnya dalam riwayat Imam Ibn Sunni disebutkan bahawa seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadu bahawa dia berasa takut dan gelisah pada malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awaita ila firashika faqul a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatish syayatin wa an yahdurun." Benda ni yang kita cerita takut tengah malam, yang kita cerita saat ni kadang-kadang berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang berlaku sampai satu masa tertentu berlaku dalam hidup kita. Jadi molek kita baca. Bukan molek mesti kena baca. Barulah hilang perasaan takut tersebut. Baik. Bukan nak baca pun tak apa, tak mau baca pun tak apa. Kalau pakat baca ni tak ada dah. Ada nak tanya ustaz baca benda ni ada dah ni. Hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Baik. Jadi akan datang kalau orang tanya, kita kalau takut-takut tengah malam baca benda, mudah jawab. Buka kita Al-Azkar An-Nawawiyah ada sebut. Dah kita dah ingat kau kan? Kita sebut. Buka kita Al-Azkar An-Nawawiyah ada sebut bab ni. Baik. Apabila engkau pergi ke peraduanmu, ucapkanlah a'udzubillahi a'udzu kalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatish syayatin wa an yahdurun. Baik. Dia membacanya sehingga rasa takut dan gelisah itu pun lenyap. Baca. Kalau dah hilang, baca lagi. Dah hilang, baca sampai ke hilang. Kalau kita baca, berserta kita faham makna dia, dan memang kita baca kerana Allah, insya-Allah hilang takut. Baik. Yang kelima, zikir ketika bermimpi baik ataupun buruk. Ada belaka. Kalau kita mimpi baik, benda zikir dia apa yang kita perlu baca. Kalau mimpi buruk, benda yang kita perlu baca. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mimpi ni dia terbahagi kepada tiga. Waktu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi terbahagi kepada tiga. Yang pertamanya adalah mimpi hak yang benar, hak yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah mimpi gangguan syaitan untuk mendukacitakan kita. Yang ketiganya adalah mimpi hak yang kita duk mikir. Kita duk mikir ada masalah, siapa ketidur pun masuk dalam tidur. Itu dia tiga perkara hak yang berlaku dalam mimpi kita. Kita ni jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada kewafatan Rasulullah, maka terputus wahyu. Wahyu hak yang last sekali adalah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasul wafat, maka terputus wahyu. Cuma tinggal lagi adalah ilham-ilham yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada sebahagian daripada hamba-Nya. Ada ilham yang Allah taala campur ke dalam hati sebahagian daripada hamba-Nya. Masih lagi ada ilham. Cuma di sana disebut di dalam hadis bahawasanya mimpi ini adalah satu juzuk daripada kenabian. Disebut dalam hadis, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa minan nubuwati illa al mubasysyirat. Tak ada dah daripada kenabian, tidak tinggal lagi daripada kenabian mereka mubasysyirat. Mubasysyirat ni adalah
perkara-perkara berita gembira yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba dia. Baik, maka sahabat tanya, qalu wa mal mubasyirat? Apakah mubasyirat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'yas salihah, mimpi yang baik. Okey, itu dipanggil mubasyirat. Allah Ta'ala bagi kepada sebahagian daripada hamba-Nya mimpi yang benar, mimpi yang baik. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, idza qataraba az-zaman, apabila sampai kepada akhir zaman, kita akhir zaman ni, maka lam takad ru'yal mu'min takdzib. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut mimpi orang beriman, orang yang sempurna iman dia, mimpi orang beriman, yakni orang yang sempurna iman dia adalah benar, hampir benar. Maksudnya banyak benar berbanding dengan tidak benar mimpi orang yang beriman. Tapi orang beriman yang sempurna iman dia. Baik, kata Rasulullah, wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpi orang yang beriman adalah satu juzuk daripada 46 juzuk daripada kenabian. Satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian, mimpi orang beriman. Nabi Allah Ta'ala bagi wahyu. Dan sebahagian daripada orang beriman, mimpi dia adalah benar datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hamba yakin orang yang jaga sembahyang, orang yang jaga pandangan mata, orang yang jaga dari diri daripada melakukan maksiat, orang yang ada bacaan-bacaan zikir lepas daripada sembahyang, ada zikir-zikir tertentu, maksurat yang dia baca, hamba yakin dia pernah bermimpi dengan mimpi yang benar. Bukan setakat pernah, hamba yakin ada sebahagian daripada kita kerap kali bermimpi dengan mimpi yang benar. Hamba yakin. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rabbi. Cuma dia mimpi ni, dia ada, kalau mimpi yang betul, dia ada takbir dia. Dia ada takbir mimpi. Dia ada takbir dia. Cuma takbir mimpi ni dia tidak samalah daripada seorang kepada seorang yang lain. Kadang-kadang takbir mimpi ni adalah sebalik. Kadang-kadang takbir mimpi yang dia mimpi saat itu betul. Hak yang dia tengok gitu, begitulah hak yang berlaku. Dan disebut dalam hadis menyebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Orang yang paling benar mimpi di kalangan kamu adalah orang yang paling benar dalam percakapan dia. Orang yang benar percakapan dia, mimpi dia adalah benar. Ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, cuma dia gini, dia selagilah. Hak ni kita kena ceritalah. Dia kadang-kadang apabila Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada kita, benda yang rahsia Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada kita, kita dalam hati kita gelegok rasa nak cerita kepada orang. Tapi dia ada benda yang rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak perlu cerita kepada orang. Rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita melihat mimpi-mimpi yang benar, tak perlu kita cerita kepada orang. Baik, maka itu di antara adab yang perlu kita kena jaga. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katanya lagi, kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi hadis ni ada sahih daripada Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Rasulullah, bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasul kata lagu mana? Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya min Allah ta'ala falyahmadillaha ta'ala 'alayha wal yuhaddits biha. وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. Maksudnya, apabila salah seorang di antara kamu melihat mimpi yang dia suka, ada mimpi yang dia suka, baik, maka itu asalnya daripada Allah. Hendaklah dia bertahmid, dia memuji kepada Allah di atas mimpinya. Okey, dia mimpi benda yang mengembirakan dia, maka dia memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas mimpinya dan menceritakannya.
Dalam riwayat yang lain disebutkan hendaklah dia menceritakannya kecuali kepada orang yang hendaklah tidak menceritakannya kecuali kepada orang yang dia suka. Tadi kita kata ada rahsia Allah Ta'ala kita tidak boleh cerita kepada orang. Dia sebenarnya gini, mimpi dia ada beberapa jenis, beberapa kategori. Ada benda yang rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, itu tak perlu kita cerita ke orang. Baik. Tapi ada yang mimpi, yang dianjurkan kepada kita cerita kepada orang. Baik, dan kita kalau kita nak cerita kepada orang mimpi yang kita suka, kita kena cerita kepada orang yang kita kasih. Kita kena cerita kepada orang yang kita kasih. Okey, kita buat contohlah, kita buat sebagai contoh muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katakanlah seorang tu tidak ada anak. Tiba-tiba dia bermimpi Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada dia anak. Okey, maka tidak menjadi masalah. Dia gembira, benda yang mengembirakan dia kan. Maka ketika itu dia memuji Allah, alhamdulillah. Okey, itu yang pertama, ada yang dia bermimpi. Lepas tu dia cerita kepada orang. Okey, dia cerita kepada orang. Tapi kena ingat, jangan sekali-kali dia cerita kepada orang yang orang tu tidak kasih kepada dia. Dia cerita kepada orang yang dia kasih dan orang tu kasih kepada dia. Baik. Kenapakah dia mesti pilih orang yang dia nak cerita, dia tak boleh cerita ikut dang pada orang? Kerana setiap nikmat ada orang yang deki. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, untuk mengelak daripada orang yang kita cerita saat itu dia takbir dengan takbir yang tak comel. Dia takbir dengan takbir yang tidak comel. Sebab itulah kalau kita mimpi, kita nak cari orang yang kita boleh cerita ataupun kita nak minta dia takbir, kita kena cari orang yang kita kasih. Orang yang dia saat itu kasih kepada kita. Bukan kita boleh cerita kepada orang ikut dak. Sebab dia takut apabila dia takbir dan berlaku apa yang dia takbir. Kalau orang yang kasih kepada kita, dia akan takbir dengan takbir yang baik. Takut dia ditakbir kepada takbir yang tidak baik. Baik, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katanya dalam riwayat yang lain, hendaklah tidak menceritakannya kecuali kepada orang yang disukai. Dan apabila melihat mimpi yang tidak disukai, maka itu asalnya daripada syaitan. Hendaklah memohon perlindungan dari kejahatannya dan tidak menceritakannya kepada sesiapa pun. Maka mimpi itu tidak akan membawa mudarat kepadanya. Kalau mimpi tak comel, maka berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah cerita kepada siapa ya? Dah cerita kepada siapa? Berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kejahatannya. Ya Allah, lindungilah aku daripada kejahatan mimpi tersebut. Jangan duk cerita kepada orang. Jangan duk cerita kepada orang. Baik. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Qatadah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya as-salihah wa fi riwayatin ar-ru'ya al-hasanatu min Allah wal hulmu min asy-syaitan faman ra'a syai'an yakrahu falyanfuth an shimalihi thalatha wal yata'awwadh min asy-syaitan fa innaha la tadurru. Mimpi baik datang daripada Allah dan mimpi buruk datangnya daripada syaitan. Mimpi baik datang daripada Allah, mimpi buruk datang daripada syaitan. Sesiapa yang bermimpi sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah meludah kecil ke arah sebelah kirinya 3 kali. Dia sebenarnya dalam hadis falyanfuth. Falyanfuth ni dia buat ni. Dia buat macam ludah. Mana sebelah kiri? Ni sebelah kiri hamba. Betul, sebelah kiri hamba. Buat sebelah kiri. Buat gitu. Jangan bukan buat tepi aliu, buat macam nak tepi aliu. Tapi kena tengok orang ada tepi tu. Buat gitu. Baik. Jadi buat lagu tu. Meludah sebelah kiri sebanyak 3 kali. Lepas tu hendaklah berlindung kepada Allah daripada syaitan. Kerana dengan demikian itu mimpi tersebut tidak akan memberikan pengaruh buruk terhadapnya. Baik, okey, itu di antara adab kalau kita bermimpi mimpi yang buruk. Okey, antara adab mimpi buruk, kita ada mimpi baik, mimpi buruk. Kalau mimpi baik, adabnya adalah kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita berdoa agar kita mendapat kebaikan daripada mimpi tersebut. Lepas tu kita cerita kepada orang yang kita kasih. Okey, ini adab mimpi yang baik. Manakala mimpi buruk, mimpi yang tak comel, mimpi yang tak molek, baik. Cuma kadang-kadang orang ni dia kata molek mimpi, orang ni kata tak molek. Tok lelaki mimpi sandi pula. Orang lelaki kata comel, tapi orang perempuan mimpi benda tu dia kata tak comel. Okey. Itu nisbah lah.
Jadi sekarang ni kalau rasa mimpi comel, kalau mimpi tu comel, puji Allah. Lepas tu macam hak yang kita khabar saat ni tu, berdoa agar Allah Taala bagi kebaikan kepada kita daripada mimpi tersebut. Lepas tu cerita kepada orang hak yang kita kasih. Tapi kalau mimpi hak dak comel, maka kita jangan sekali-kali kita cerita kepada orang. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita ludah sebelah kiri, tapi bukan ludah sungguh. Awak baca ke tubik aliyah sebelah kiri 3 kali. Lepas tu minta berlindung kepada Allah daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Baik. Itu di antara adab-adab apabila kita bermimpi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi, kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi untuk malam ni kita rasa kita berhenti sini dululah. Insya-Allah akan datang kita sambung semula. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincangkan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama dapat mengambil manfaat. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.